Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, Selamat pagi. Okey, saya harap awak semua dekat rumah sihat-sihat saja. Okey. Okey, untuk minggu ni kita just belajar dalam YouTube sajalah. Okey. Jadi kita akan sambung bahagian yang saya tertinggal minggu lepas. Ada part yang saya tak sentuh lagi. Sebelum kita masuk ke subtopik transformer. Jadi untuk hari ini saya akan gunakan buku teks, okay. Bermula daripada muka surat 176. Okay. Jadi daripada apa yang awak lihat ni, jadi ini adalah beberapa contoh-contoh inovasi yang dilakukan oleh para inovasi, para pencipta bijaksana di sini, okay, yang ingin menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian yang melibatkan dengan bekalan tenaga elektrik. Jadi minggu lepas awak dah sentuh dan belajar tentang apa itu tenaga elektrik, okay. Di sumber-sumber tenaga elektrik, daripada mana kita boleh jana tenaga elektrik tu daripada sumber apa, okay. Ada dua jenis Jadi awak boleh belik atau study balik nanti. Jadi hari ni kita akan tengok macam mana masalah yang berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian kita untuk settlekan, untuk diselesaikan. Jadi daripada contoh-contoh inovasi ni, dia akan memudahkan kita untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Kalau sebagai contoh emergency case, emergency tiba-tiba rumah kita tiada bekalan elektrik. Okay. Jadi daripada contoh macam atap dengan sel suria ni, jika kalau satu rumah itu dia pasang sel suria pada bahagian atap rumah, jadi dia boleh menjadi bekalan tenaga elektrik tambahan, okay, ataupun untuk kecemasan. Jadi bila bekalan sumber elektrik daripada sumber yang betul, okay, maksudnya daripada sumber yang selalu kita dapat, kita boleh guna juga tenaga elektrik, bekalan tenaga elektrik simpanan, okay. Simpanan daripada melalui inilah alat sel suria ini, okay. Jadi dia menyerap dan mengubah tenaga solar kepada tenaga elektrik tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi maksud di sini inovasi ini bertujuan untuk sebagai alternatif untuk pengubahan tenaga solar kepada tenaga elektrik tanpa menjejaskan alam sekitar. Okay. Okey, seterusnya ada penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik tanpa wayar. Okey, ini ada boleh tengok dalam internet, okey, boleh cari sendiri. Jadi ada beberapa peranti ataupun device ataupun alat-alat elektronik, contohnya macam telefon. Sekarang ada model telefon yang kita boleh cas tanpa wayar, okey. Kita letak pada satu tempat pengecas khas dia, kita letak pada atas tempat ngecas khas tu dan dia akan terus cas, okey. Jadi itu antara teknologi baru yang kita boleh jumpa lah, okey. Jadi daripada situ dia mengubah tenaga elektrik kepada tenaga gelombang radio atau mikro untuk dihantar dan diagih secara tanpa wayar, okey. Okay. Tu nanti tengok, cari, okey, dalam YouTube pun boleh tengok antara contoh peranti.
yang boleh charge apa wayar. Okey. 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 Ini adalah tajuk utama kita pada hari ini adalah 6.2, subtopik 6.2 transformer. Jadi apa itu transformer? Transformer itu bukan robot ya. Okey, transformer ni adalah satu alat, okey. Alat di mana ia akan mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, sebenarnya kita belajar ada arus terus dengan arus ulang alik. Jadi okey, transformer ini adalah salah satu alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey. Okey. Secara ringkas ni, transformer ni dia terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Okay. Seperti mana dalam atas rajah ni. Begitulah kita boleh panggil tok-tok, okay, ataupun bahagian-bahagian yang ada pada transformer. Secara ringkas, okay. Secara kompleksnya macam ni, macam dalam gambar ni, ni secara kompleks, okay. Bila secara ringkas, perkara-perkara yang penting atau bahagian-bahagian yang penting memang perlu ada dalam transformer, okay, secara ringkas. Jadi ada dua jenis transformer yang kita akan pelajari, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Okay, dua jenis ni awak akan belajar untuk kredit awak lah. Okay. Jadi dua transformer ni ada perbezaan dia. Okay. Jadi secara mudahnya, kalau dalam rajah ni, untuk ciri pertama, okay, untuk transformer injak naik, okay, kita boleh lihat lingkaran gegelung pada bahagian sekunder ni lebih banyak daripada gegelung primer untuk transformer injak naik. Okay. Manakala untuk transformer injak turun pula, gegelung primer dia bilangan gegelung primer dia lebih banyak berbanding dengan gegelung sekunder. Okey. Jadi simbol, daripada simbol ini pun awak boleh bezakan. Okey. Okey. Ni yang pertama. Yang kedua, voltan primer, okey, ataupun VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah. Okey, lebih rendah. Okey, daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Okey, maksudnya di sini secara ringkasnya kita boleh tulis VP lebih rendah daripada VS, okay, untuk transformer injak naik. Okay. Secara ringkas je lah. Okay. Kalau secara ayat yang panjang macam ni lah. Okay. Jadi manakala yang transformer injak turun pula, voltan primer dia lebih tinggi daripada voltan sekunder dia. Okay. Yang berentasi gegelung sekunder. Okay. Ya, sini VP lebih tinggi. Jadi, okey, betul. Okey, sorry. Okey, itu betulnya. Okey. Jadi, tu ciri kedua. Okey. Yang ketiga pula, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Itu saya dah terangkan tadi, yang awal tadi. Manakala yang transformer injak turun, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Itu tadi. Maksud di sini, untuk yang first ni, nak tunjukkan perbezaan simbol. Okay. Ni. Okay. Ni dia punya simbol ni. Untuk first ni untuk simbol. Okay. Injak naik bagi ni, transformer injak turun begitu. Untuk yang kedua ni, dia menyentuh pada voltan.
okey, voltan primer, okey, VP lebih rendah daripada voltan sekunder untuk transformer injek naik. Manakala yang transformer injek turun pula, voltan primer dia lebih tinggi daripada voltan sekunder, okey. Lebih tinggi, okey. Buku tek awak jangan lukis, jangan conteng macam ni. Awak conteng dekat buku tek, buku nota awak, okey. Jangan, buku tek tu bukan hak milik awak, okey. Dia just pinjaman, okey. Jangan. Okey. Yang ketiga ni pula bilangan lilitan, okey, pada gegelung, okey. Gegelung primer, kalau dalam injak naik ni pula gegelung primer dia kurang bilangan dia berbanding dengan bilangan lilitan pada gegelung sekunder dia. Manakala transformer injak turun berlawanan. Okey. Jadi sepatutnya kita ada eksperimen, tapi sebabkan kita PDPR, jadi saya akan bekalkan awak satu video lah, okey. Nanti saya letak pada tempat deskripsi kat bawah, dia ada link dekat YouTube ni, awak tengok ni, bawah tu ada link, nanti awak tekan, nanti dia akan pergi terus ke video eksperimen tu, jadi awak tengok dan awak fahamkan. Okey, untuk fungsi transformer kita dah sentuh dah tadi, awal tadi. Okey, saya ingat balik. Transformer adalah alat dia mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, dia mengubah voltan bagi arus ulang alik. Itu mengubah voltan. Okey, di mana voltan itu daripada arus ulang alik, bukan arus terus. Okay. Jadi kita tengok fungsi transformer lebih-lebih lagi dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okay. Kalau dekat Malaysia ni, okay, voltan untuk bagi bekalan arus ulang alik dekat rumah, macam rumah awak tak kisah, satu rumah pun paling ini adalah dia punya tahap limit je lah 240. Okay. Kebanyakan di Malaysia, okay, 240 voltan saja. Okay, daripada gambar ni awak boleh lihat dalam pengecasan 1000 bibit ada transformer. Okay. Di info sains ni awak boleh baca. Okay. Kadar untuk pengetahuan awak. Okay. Okey, kita tengok pula pada penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Okey, jadi apabila melibatkan penyelesaian masalah, okey, tadi kita ada sentuh pasal VP, voltan apa ke? Voltan primer. Okay, VP, voltan primer. Okay. Voltan primer dibahagikan dengan voltan sekunder. Okay. Daripada maksudnya voltan sekunder, voltan ataupun voltan output sekunder, yang tadi voltan primer ataupun voltan input sebelum primer. Okay. Okay, sama dengan NP per NS. Okay. NP tu bilangan lilitan gegelung primer. Okay. NS pula bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay. Okay. Ini kita panggil adalah rumus penyelesaian untuk kes penyelesaian masalah untuk transformer lah. Okay. Dia ada kiraan-kiraan dia. Jadi ini adalah formula dia. Okay. Okay, dalam bentuk ayat, nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Jadi daripada ayat tu ditafsirkan ke dalam formula berbentuk begini. Okay. Okay, contoh kita tengok ni. Contoh, darjah 6.21 menunjukkan sebuah mentol
40 voltan. Okey, garis disambung ke bekalan kuasa 240 voltan. Okey, ini bekalan kuasa untuk rumah. Okey, melalui sebuah transformer. Jadi dia tanya berapakah bilangan bergelung sekunda maksudnya NS supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal. Okey, di situ kita ada maklumat, iaitu tadi sebuah mentol 40 voltan itu adalah voltan output VS. Okey, maksudnya VS yang voltan output tergelung sekunda. Okey, di sini kalau gambar ni, ini adalah VS. Okey, VP pula mana? VP ialah 240 lah. Okey, voltan input, voltan yang masuk nak masuk ke dalam ke transformer. Okey, ini adalah nilai VP kita. Okey, lepas tu kita daripada rajah ni dia dah bagi maklumat dah bilangan bergelung primer, okey, iaitu 120 bilangan dia. Okey, sekarang ni kita nak tahu NS ni berapa. Nak tahu NS ni berapa. Okay. Jadi kalau kita tengok formula tadi, kita aplikasikan formula untuk masalah ni. Jadi VP per S sama dengan NP per NS. Jadi awak just ganti je maklumat yang awak dah kumpulkan tadi. Jadi untuk VP 240 bahagi dengan VS 40. Okey, 40 voltan, 40 voltan sama dengan 120. Ini adalah nilai bergelung, nilai atau bilangan lilitan bergelung primer per dengan NS yang kita nak cari. Okey, jadi awak pindah. Jom, macam awak belajar dalam matematik. Okey, dan akhir sekali kita akan dapat nilai NS dia adalah 20, sebanyak 20. Kita cari. Okey, nanti dalam saya akan bagi Google Form, okey, sebagai tugasan awak untuk hari ni. Jadi nanti saya masukkan lagi soalan-soalan yang berbeza, okey, supaya awak boleh tengok ataupun terdedah dengan pelbagai soalan. Okey, bukan hanya soalan cari bilangan ini saja, boleh lagi untuk bilangan lain-lain. Okey, untuk hari ni setakat itu sajalah. Itu dah kira banyak bagi awak. Okey, jadi saya akan serahkan masa yang selebihnya awak buat Google Form. Okey, jadi untuk hari ni itu sajalah yang saya nak share dengan awak. Jadi kalau ada apa-apa masalah ataupun ada perkara yang awak rasa tak faham lah benda lah, okey, macam mana ni nak buat apa benda ni, okey, itu berbagai-bagai soalan yang timbul dalam kepala awak boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya, okay, secara personal pun boleh. Okey, saya okey saja. Okey, jangan risau, saya buka peluang untuk awak bertanya kepada saya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana hadir untuk kelas hari ini. Jumpa minggu depan. Okey, bye.